Yuk panggil. Marah rasa dalam ni. Apa duk panggil orang tengah sedap tidur? Faham tak? Memang yelah aku sedar lah. Belum lagi pergi ni. Hai, annyeonghaseyo Cinggu. Ya Allah, macam lama gila tak buat vlog. Tapi hari ni dia lain sikit video kali ni. Sebab aku nak explain kat korang kenapa aku buat surgery hari tu. Bukan aku yang buat, doktor yang buat surgery kat aku. Kalau korang follow aku kat Instagram or TikTok, aku ada post pasal aku kena surgery. And ramai nak tahu kenapa aku kena surgery. So aku tak boleh explain dari segi tulisan ataupun dari segi story, cerita pendek, sebab aku takut orang salah faham. So aku buat YouTube video ni sebab dia lagi panjang. So senang aku nak explain dekat korang. Kalau korang still juga salah faham, aku pun tak boleh nak cakap apa. So tak boleh nak skip sebab takut salah faham. Jadi mari kita pendekkan cerita dan kita mulakan. Okay, korang duduk dulu. Okay, so aku harap perkongsian cerita aku ni dapat bantu ramai lagi wanita di luar sana. Dan lelaki pun kena ambil tahu, okay? Dan jadi penyeport. Wajib sebenarnya, lelaki perempuan kena ambil tahu juga pasal benda ni. So tiba macam menggeletar pula, aku tiba menggeletar nak cerita pasal ni. Okay, so cerita dia macam ni. Aku sebenarnya, aku kena surgery buang cyst dekat ovary. And cyst dekat ovary adalah sangat-sangat macam normal. Semua orang ada atau tak ada. Dia sama ada kecil atau besar je. So the reason why aku kena surgery sebab cyst aku dah besar. Dia 10 cm. Sepanjang aku start datang period dari hujung tingkatan 1 dulu sampailah aku masuk matrik, umur aku 18 tahun. Sepanjang tu aku tak pernah rasa sakit period. Senggugut ke apa ke aku tak pernah. Ada moody ke tak pernah. Aku sentiasa ceria je orangnya. Ya, walaupun hidup tu dalam pancaroba, tapi alhamdulillah aku memang sentiasa yang happy go lucky. So aku start rasa sakit senggugut period tu masa aku umur 18 tahun lah. Masa tu aku kat matrix. Sebab tu aku boleh ingat. Sebab kat matrix baru aku macam first time rasa, oh macam ni ke rasa sakit senggugut. Itu semua doktor akan tanya tau, bila last period, bila kau start period, dan dalam bulan setiap bulan tu tarikh berapa. So dia nak kira berapa range jarak masa period kau ke period yang dari bulan pertama, bulan kedua, bulan 3. So semua tu kita sebagai perempuan memang kena take note. Sebab aku sejenis tak berapa nak take note. Tapi alhamdulillah masa tu kebetulan macam aku baru lepas habis period semua. So aku boleh beritahu lah tarikhnya kan, sebab masih ingat. So tapi usually aku tak ingat. Okay, macam aku setiap bulan datang period, no problem, alhamdulillah. And sakit period senggugut tu dia suka hati dia. Bulan ni aku sakit, bulan depan aku tak, bulan depan lagi tak. Tiba bulan 4-5 tu jadi tiba-tiba macam sakit gila yang aku tak boleh buat apa, yang memang aku kena baring. So dia ikut suka hati dia. So doktor dia tanyalah sebab aku macam tak faham kenapa aku ada cyst ni apa semua kan. So mesti macam nak tahu punca dia tu. Tapi doktor pun tak boleh nak bagi tahu punca dia sebab memang benda ni dia macam random suka tingkau nak ada. So aku tak tahu. Okay, sebab aku dah tanya doktor. So kalau nak kata nak ikut keturunan ke apa ke, itu pun tak ada. Macam tak ada keturunan. Sebab kalau kau pregnant pun boleh ada cyst. Okay, dia macam kait dengan hormon kau apa semua. Tapi aku just nak bagi tahu korang, kan ada pula yang salah faham ke apa ke kan. Aku cuma ada cyst sahaja. Okay, aku tak ada fibroid. And cyst tu berlainan tau. So aku tak ada ketumbuhan tak ada. So dia just cyst sahaja semata. And selepas dah disurgery kan, bila doktor sedut bawa keluar cyst tu, alhamdulillah aku macam phase 1 je cyst dia. Cuma disebabkan besar, sebab tu jadi concern untuk dibuang. Alhamdulillah cyst aku tu dia warna jernih. Dia tak ada warna coklat-coklat ke, ada nanah ke, ada ketumbuhan rambut, gigi apa semua tu. Alhamdulillah tak ada. Cyst aku tu dekat ovary belah kanan sahaja. Belah kiri alhamdulillah check semua okey. So yang belah kanan tu dia hanya tumbuh cyst dan tak ada benda-benda lain. So alhamdulillah aku punya ovary belah kanan tak dibuang. Syukur. Masa aku kat hospital, doktor, ya Allah. Okay, masa tu ketakutan dia muncul adalah apabila sebelum kau nak surgery, doktor akan bagi tahu setiap probability yang akan berlaku
during surgery. Kalau apa-apa benda ni berlaku, memang aku punya ovari kena buang. Okay, contoh bila doktor dah potong, atau aku kena tebuk, by the way. Aku tak kena scissor, alhamdulillah. Aku kena tebuk perutnya. Sepatutnya 3 tebukan, tapi aku tak tahu kenapa dia end up 5 tebukan. Tapi ada berkait dengan pasal kamera diorang tukar kamera untuk masukkan dekat dalam perut tu untuk check, nak tengok kan. So aku dengar reason tu begitulah, ada berkait dengan kamera. So diorang nak kena tukar kamera, so diorang kena tebuk yang baru. And tebukan tu lebih besar daripada tebukan asal diorang tebuk. So that's why daripada 3 jadi 5. Jadi aku lukis kat kau. Okay, so sama semula yang ke probability yang akan berlaku kalau ovari aku kena buang adalah salah satunya kalau diorang dah masukkan kamera, tengok aku punya cyst tu ataupun ovari aku tu dah melekat ke tisu ke, ataupun tak nampak tisunya ke, so tu pun kena buang. Kalau tengok ada ketumbuhan apa-apa melekat ke organ mana-mana, kena buang. Kalau katalah masa diorang bedah cyst aku terbocor pun kena buang. Apa lagi, aku rasa macam banyak sampai ke aku macam pun aku dah tak boleh masuk otak aku. Macam banyak probability dia kau dah kena buang ni. Takut dia di situlah. Kita sebagai perempuan, kita tak nak lah ovari kita kena buang kan. Walaupun satu lagi masih berfungsi, kita perempuan kalau boleh nak dua-dua berfungsi. Tapi doktor selalu mengingatkan ke aku, walaupun satu kena buang, jangan risau, ada lagi satu kilang untuk buat over dan masih boleh mengandung. Okay, jangan risau, dia kata. Itu je lah boleh menyedapkan hati aku. Okay, aku ada lagi satu ovary at least, macam tu. Sebab ovary aku lagi satu tu memang alhamdulillah okay je, no problem. So, dijadikan ceritanya. Okay. Mesti korang tertanya macam mana aku boleh tahu aku kena cyst tu. Sampai doktor pun tanya, macam mana awak tahu ya awak ada cyst? Awak sebab buat ujian kesuburan ke? Sebab engkau dalam perkahwinan pun doktor akan tanya dah berapa lama kahwin, berapa tahun kahwin, pernah mencuba ke tidak. Cerita dia, sepanjang aku dengan Akil kahwin, hampir 3 tahun kita orang kahwin. Tapi ni dah nak dekat lagi berapa hari aku nak dekat 3 tahun dah. Tak perlu, sebenarnya tak function pun, kosong tak ada apa. Mana tahu kau orang tanya. So sepanjang kita orang kahwin, especially aku, sebenarnya aku belum ready lagi untuk ada anak. Okay, so kita orang memang saya nak cerita ni macam 18xx sikit lah tapi ni adalah ilmu, jangan fikir yang bukan-bukan So bila sperma tu tak disenyawakan, sperma tu tak jumpa rumah dia sebab sperma tu berada di luar, so dia matilah duduk kat luar, betul tak? Dia tak masuk pun dalam tu, dia kat luar. Dia macam shoo kat luar. Ni apa benda keluar-keluar sperma ni, benda ni tempat apa ni? Mati yang macam tu. Bila benda tu pun tak jumpa rumah dia, tak pernah pun melalui fasa kerumahan tu, so tak pregnant lah aku. Sebab kita orang memang kira macam belum ready lagi, okay? So disebabkan itu tidak ada kemasukan sperma ke rumahnya, so memang tak tahulah aku ada masalah cyst ke apa ke. Itu memang aku tak tahu. Dan aku memang tak pernah pergi buat ujian kesuburan pun, sebab memang tak, sperma tu tak masuk. So macam mana aku nak tahu, betul tak? Kita orang boleh je benda keluar macam tu, faham kan? Aku tak segan kalau dengan kawan-kawan. So ini video public, okay? Itu semua doktor tanya ya. Lepas tu nak je dengan cerita, first time aku tahu aku ada cyst ni adalah pertengahan bulan 6 2022. Aku bangun tidur. Bila kita bangun tidur, pegang-pegang perut, macam ni aku pegang perut, sekali macam apa yang keras ni dekat perut aku. Faham tak? Dia macam belah kanan dia macam kembung, keras. So aku macam shit. So aku pergi tandas. Maybe sebab pun ni kerja aku penuh kot. So aku kencing, aku baring balik. Aku bang, cicit, aku tekan tau. Lepeh, tak ada apa. Okay. So seminggu kemudian, sebelum tu patah balik. So aku pun google lah. Aku google cyst ni macam mana apa semua. Tapi aku macam merejectkan benda tu. Aku macam takkan aku ada cyst kot. Takut. So aku biarkan. And then seminggu kemudian, masa pun kencing aku penuh. Kebetulan Akil masa tu ada sebelah aku. So aku baring ada keras-keras. So aku cakap kat Akil, tengok ni yang kita punya ni kembung yang keras. Lepas tu suami aku dah macam takut, cyst ke? Lepas tu aku macam takkanlah, puni kencing kot. Lepas tu dia kata, yang puni kencing kat tengah, yang bukan sebelah, bukan belah kanan. Lepas tu aku macam
Padahal dah tahu sebelum ni. Tapi macam biasalah diri sendiri kan tak nak menerima kenyataan tersebut. Aku terus ambil gambar perut aku circlekan apa semua. Aku tanya cousin aku, sebab cousin aku dia doktor sakit puan. So aku tanya dia, and dia cakap kemungkinan besar sis. Cousin aku suggestkan aku pergi hospital untuk double check and buat scan, macam scan baby tu. So aku pergilah dekat hospital bersalin dekat Klang. So masa tu bulan 6, dah macam minggu terakhir bulan 6 kot. Aku check, tapi aku tak boleh nak 100% dengan doktor tu, sebab doktor tu rushing, ada orang nak bersalin apa semua, dan aku tak rasa vibe tu aku diterima di situ. Faham tak maksudnya? Aku pergi situ semua benda nak cepat. Aku macam aku relax boleh tak? Aku rasa macam pergi sekolah, cikgu marah macam cepat. So aku macam nak tanya everything tu tak boleh, tak masuk input kat aku, kat otak. Dia pun tak sempat nak bercakap sebab dia rushing. So aku pergilah hospital yang kedua, iaitu di Hospital Salam, Shah Alam. Sebab itu tempat beranak juga. Kakak aku suggestkan Dr. Azwar. You're the best Dr. Azwar. Kalau korang siapa nak berak, siapa nak berak? Bukan. Berak tak payah kau pergi tandas je. Siapa nak beranak, start mengandung, kau pergilah dengan Dr. Azwar ni. Dia ni memang baik. Okay, dan dia bagi 100% konsentrasi tu dekat engkau. Apa kau tanya, dia explain everything. And bila dia scan tu, kita bayar tu berbaloi. Lama dia scan. Boleh kat sini tengok situ. Doktor nak tengok tu boleh. Boleh. Syuk. Faham tak? Yang dengan doktor yang first tu, cup. Okay dah. You ada sis. Apa ni? Macam kau tak sempat nak hadam dalam otak kau. Ada sis, bila nak buat surgery. Aku dah stress. So dengan doktor tu macam-macam aku boleh tanya dia. So itu sangat memudahkan aku lah. So Dr. Syak masa tu aku ada endometriosis. Okay, aku bagi tahu kau lah range harga untuk pembedahan tu untuk Hospital Klang. Masa tu aku pergi, dia kata ni kalau swasta kalau kau tak ada takaful ke apa benda tu yang medical card, medical apa nama tu, kalau korang tak ada tu, okay, harga dia yang hospital pertama pergi tu 7 hingga 8k. Aku tak ingat nama hospital yang aku pergi tu. Okay, sorry sangat, tapi dekat Klang 7 hingga 8k dia kata range harga. And then aku pergi Hospital Salam, diorang tak boleh nak buat surgery tu sebab diorang kena pakai mesin khas yang tembuk tu. Diorang tak ada benda tu, apa lipocrustosis apa, tak tahu lah itulah nama surgery tu lah. Tapi aku cakap je surgery tembuk, senang sikit. In terms tu aku lupa, sorry. Hospital tu tak ada alat tu, tapi dia boleh suggest few hospital yang antara kawan-kawan dia juga. Kalau macam KPJ ke apa ke, kira dalam range 10 ke 12 ribu ataupun 10 ke 15 ribu, tak silap aku begitu. 10 ke 15 ribu ringgit kot, tak silap aku lah. And then aku tanya cousin aku, sebab cousin aku dia kerja dekat HUKM. HUKM kan dia half government, half swasta kan. 1000 lebih je kawan. 1000 lebih je kawan. Tapi setiap bulan kau kena pergi check dan scan. Setiap kali pergi tu kena scan. Bila scan duit kau pun keluar lah. Dalam berapa aku rasa puluh-puluh je. Untuk first scan aku kat Hospital Klang tu aku kena dalam RM200. And then Hospital Salam pun aku kena RM200 sebab aku gunakan khidmat info-info info macam-macam info lah aku tanya dia tu. So kena RM200. Okay, untuk yang first time aku pergi ke Hospital Salam tu, aku kena equipment charges tu yang scan tu lah kan. Itu kena RM69. And then medical or surgical procedure aku kena RM5. Ubat, masa tu aku untuk ubat apa entah aku beli RM30.75 tak kena lah. Doktor consultation RM100 and doktor procedure aku kena RM90. So total RM254.75. Itu untuk first aku pergi. Kalau tolak ubat tu dalam RM260 lah. Yang dekat Hospital Klang tu pun sama, dalam RM200 aku kena. And then aku pergi ke Hospital HUKL. Kalau setiap kali aku kena scan tu, untuk pendaftaran pesakit RM20 and untuk yang rawatan jumpa doktor aku semua tu RM78. So total aku setiap kali aku pergi RM98 duit keluar. Okay. And surgery untuk natang tu, before kau kena surgery, kau akan dikenakan cek darah dulu. Dia akan ambil darah kau sama ada kau ada kanser ataupun tidak. Sebab kadang sis ada berkait dengan kanser. Untuk ujian makmal darah aku tu RM64 aku kena bayar. Selepas settle semua tu, kau tak ada kanser ke apa ke, kau akan diproceed untuk buat surgery lah. Dan sebelum surgery kena cek COVID test dulu. COVID test aku kena RM200 dekat HUKM. Memang kena buat kat tempat dia. And then bila aku surgery, untuk yang surgery deposit kemasukan ward aku kena RM750. And then balance dia aku kena RM300 kot. So memang dalam RM1000 je aku kena. Pening dah aku tengok. Risik-risik dia semua pening dah. Ui, banyaknya.
Banyak ni aku kena check. Kiranya total up everything 2,000 jugalah. Sebab proses aku dari hospital tu ke hospital tu ke hospital kan. So dalam 2,000 juga lah duit habis ke situ. Tapi kalau macam surgery tu dalam RM1,000 je. So kalau tapi campur-campur dengan everything, dengan asyik scan tu dalam 2,000 lah. Tapi tak sampai 2,000, 1,000 lebih lah, 1,000 lebih. So aku ada tanya doktor, aku boleh je lah kan pregnant kalau ada sebelah je kan. Memanglah doktor pun, jangan risau, boleh pregnant. Walaupun sebelah saja. Tapi alhamdulillah sekarang ni kiranya aku punya ovary function dua-dua, no problem. And lagi satu, sis ni boleh ada balik, tapi dia mengambil masa yang sangatlah lama. Untuk besar macam aku 10 cm tu sangatlah mengambil masa yang lama. Sebab doktor syak probably aku kena start ada sis ni mungkin dari umur aku 18 tahun dia dah mula ada. And sepatutnya ada certain orang sampai 3 cm, 4 cm dia boleh pecah sendiri. Maksudnya dia boleh hilang sendiri. Dia boleh hilang sendiri sis tu. Tapi untuk kes aku dia tak boleh hilang. Sampailah umur aku 29 tahun dia masih ada. So daripada yang aku tahu, yang bulan 6 tu aku ada sis tu, dia 10 cm, aku kena surgery awal bulan 11 2021. So mengambil masa selama 5 bulan. Alhamdulillah sepanjang 5 bulan tu aku punya sis tu dia tak membesar. Dia masih lagi dekat saiz yang sama. Sebab tu function dia setiap berapa minggu tu aku kena selalu pergi hospital untuk scan. Lagi-lagi kalau macam hospital HUKM kan kau kena tunggu turn. So turn aku sebenarnya sebulan lebih je tak silap aku. Sebab aku pergi dekat HUKM tu lambat. Sebab aku kan berpindah randah hospitalnya. So that's why jadi lambat. Tapi kalau kata kau terus pergi hospital macam KPJ ke atau hospital swasta lain dah ada alat tu, senang je. Minggu ni kau pergi check, boleh ke teruskan je. Minggu depan kau dah boleh surgery dah. Macam tu. Tapi aku nak cepat duit kan. So begitulah jadinya. So 5 bulan mengambil masa. Tapi dengan HKM aku tunggu tak lama pun, sebulan lebih ke 2 bulan. 2 bulan ke sebulan? 2 bulan. Tak salah aku 2 bulan. Tapi okey je. Alhamdulillah HKM, ya Allah best gila weh HKM. Dekat ward tu berapa orang je, berapa betul orang je. And sejuk, ada aircon, makan sedap. Breakfast pukul 7 pagi. Lepas tu makan tengah hari pukul 12. Lepas tu makan petang pula lagi pukul 3. Minum petang. Lepas tu makan malam pukul 6 petang. Lepas tu kenyang je. Lepas tu tidur. Bangun pun repeat benda yang sama. Aku macam sampai keluar dari hospital, aku macam rindunya nak duduk hospital. Tapi tak nak sakit. Aku nak sihat, tapi aku nak duduk hospital. Macam ni kelayanan dan seronoknya. Dengan nurse HUKM sangatlah baik. Doktor semua baik. Aku tak tahu lah, memang sangat baik. Kau dah tengok tak menu-menu makanan aku and during aku dekat sana? Jom kita tengok. Hai. Okay teman, day 1. So hari ni hari pertama, baru check in. Sekejap lagi tunggu doktor. Hari ni Ahad by the way. So waktu melawat dia daripada pukul berapa sayang? 12.30 sampai 7.30. Kalau weekdays dia pendek sikit masa dia. Dan dia ada 2 masa ni. Akhil dia pergi belikan air Starbucks sekejap kat bawah. And beli makanan sikit. So sekejap lagi pukul 12 ke 12.30 makan tengah hari. Aku excited nak makan makanan hospital. Orang selalu kata makan hospital tak sedap kan. Tapi tak kisahlah, aku excited. Lepas tu esok baru aku surgery. Tak silap aku pagi tu. So esok Isnin Akhil boleh masuk lawat 12.30. So aku tak tahu. Sebab bangun pada pengsan tu nanti macam mama ya Allah. So aku macam nak suruh Akhil rekod kan. But tak tahulah macam mana. Kita tengok nanti macam mana, okay? Sekali senyum tadi. Akhil is here. Dia belikan mie goreng. Ni Starbucks baru yang red velvet tu, sedap gila. Minta kurangkan sirap. Yang akhirnya cold brew tu ni toffee nut. Saya cakap tofu tadi kan. Tofu nut. Makanan dah sampai. Wow, ada nasi, sayur. Sedapnya. I like it. Ikan apa? Oh, ada sup. Mesti kita ada buah. Macam minual. Kita makan mie, lepas tu dia komplain tak sedap mie goreng dia. Ini apa? Asam manis. Masam manis. Masam manis. Sedap lah makanan hospital. I love it. Minum petang, air panas, bubur, gula, susu, high fiber. Kawan, kari dia sedap kawan. Sayur ni macam sayur rebus tapi sedap. Ya aku suka lah. Aku suka makan hospital. So ni pun sedap.
Dia macam rasa sihat tapi rasa yang sedap. Sihat. Faham tak? Dia tak rasa over rasa. Tak rasa garam tinggi ke apa. Dia rasa sihat. Tapi sihat yang sedap. Hai. The next day. Morning. Good morning. So aku kena pakai ni air. Dan aku kena puasa dari pukul malam tadi pukul apa lah aku kena puasa. Kira last aku makan malam tadi kira 6 petang lah aku makan. So sampai sekarang dah pukul 7 lebih dekat pukul 8 pagi. So sekejap lagi nak kena berdarah. Like I'm so scared. Tapi insyaAllah banyakkan doa-doa ke Allah supaya selamat, tak ada komplikasi. Cuak je tapi itulah, doakan korang. Tapi by the time korang tengok video ni insyaAllah dah settle good everything. Okay, aku lapar. So aku nak kena baring untuk kurangkan rasa lapar ni. Okay. Macam dah sedar ke mamai lagi ni? Dah sedar lah. Tadi nak nimbang ayam pun tak sampai hati. Ayam macam ni. Bau pelik. Bau ke hidung pelik. Adalah tu dah tak apa air tu. Tak nak bagi koman masuk. Masuk tekak tadi benda tu. Views tu. Dia macam masuk ke tekak. Itu untuk bernafas. Oh, untuk bernafas. Maksudnya full views lah. Full body. Yang tu bagi views. Dia views kat, dia masuk kat tangan ni, masuk kat sini. Lepas tu terpengsan? Belum lagi. Lepas tu dia pakai ni pula juga bagi pengsan tu. Seronok lah. Terpengsan? I mean like benda tu yang dalam proses dia nak pengsan kan. Lepas tu terus pop hilang. Macam high lah. Dia sekejap dia macam dia Macam ngantuk lah. Dia macam ngantuk yang micro sleep pun bukan? dia kot Macam tu? Tiba-tiba dah? Tiba hilang. Dia hilang. Kita mimpi lah. Mimpi apa? Mimpi apa? Kita macam tidur je lah mimpi. Kita tak ingat kita mimpi apa. Tapi kita ada mimpi. Saya sedar tak ada orang masuk? Oh, yang masuk sini balik? Sedar. Sedar? Kita boleh dengar. Tapi tak bangun. Yang masa apa nama datang lepas operation kan yang. Tapi masa tu rasanya dah luar bilik operation ke apa tak tahu je kot bilik operation. Duduk panggil. Marah rasa dalam ni. Apa duduk panggil orang tengah sedap tidur. Faham tak? Memang yelah aku sedar lah. Belum lagi pergi ni. Tapi kita adalah kerut. Cuma dalam ni kan. Weh bapak sedap tidur ni. Dia panggil. Selagi tak ada respon panggil. Tapi betul lah prosedur dia. Cuma kita masa yang tu kan. Masa macam tengah sedap tidur kan. Dia risau sayang. Ya. Tidur terus. Dia tukar baju. Tadi operation baju lain. Dia habis kelepak badan kita kan. Dia minta maaf lah. Sorry. So kita lemah sangat. Lemah sangat ni. Tapi memang saya sedar. Kita sedar. Kita tahu dia tukar semua. Tapi kita tak larat. Badan kita tak larat nak respon. Itu yang full body view tu Tapi otak kita function. Dia macam kita dah tidur. Tapi bila dia cakap dengan kita terjaga, sedar. Tapi dia tak boleh respon. Dia macam seolah-olah macam kita. Tu tak yang tidur petang ngantuk sangat tu. Setan. Sedap bila tidur kan. Macam tu. Tak sangka bangun-bangun dah settle. Sakit tekak dia masuk. Tak air. Oh dia kata tak tadi. Tak kata telan. Kalau ada air biasa dia sejuk. Air dispenser tu Sejuk lah. Hina untuk hari kedua. Senyum. Lunch hari ketiga di SUKM. Sup, ayam kari, tak ada kulit. Nampak tu tak ada kulit pun. Sayur, nasi. Ini ada air Vitagen, kurang gula and air kosong. Best kan? Best weh. Nak duduk hospital tapi tak nak sakit kawan. Nak sihat. Tapi nak ada layanan yang baik begitu. Best. Aku suka sangat. I setuju kami kan. Kau tahu tak? Kan lepas aku keluar surgery tu, aku macam mamai tau. Masa masuk surgery tu kan, sebelum aku nak on the way nak ke bilik surgery, ya Allah, seram weh. Takut gila. Aku takut mati. Sebab aku ditidurkan. So kau tu memang tak sedar. Aku ni dah lah suka tengok video-video hospital apa. Aku ada tengok cerita doktor lawyer. Perempuan tu
tu, dia kena surgery, ditidurkan. Lepas tu dia terjaga waktu dia kena surgery. Dia macam kau pejam mata tapi otak kau function, dia sedar, tapi dia tak boleh bercakap. Faham tak? Dan aku faham dan aku lalui benda tu. Tak ada benda yang dia lalui tu, aku lalui benda tu selepas surgery. Memang yang okey, faham macam tu. Tapi aku takut, aku kena tu ketika ditebuk-tebuk perutnya. Kau tahu tak? Takut tu, takut satu yang itu lah, banyak sangat tengok cerita kan. Dua, aku takut aku tidur terus mati. Ya Allah, kau tak tahu sepanjang dalam perjalanan tu, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, doa minta Allah ampun dosa-dosa aku, hutang-hutang aku dah risau dah macam mana hutang tak habis bayar lagi. Risau kawan, risau. Mati ni satu benda yang takut untuk orang yang masih berdosa dan masih berhutang je. Ingat balik pun seram Aku sampai macam bila doktor tinggal, nurse tinggal aku kat tepi kan, ni sempat ni nak lari ni, sempat ni kalau aku nak lari pergi hospital ni. Itu je aku fikir, aku nak lari hospital. Aku macam sampaikan macam, kenapalah aku datang sini patutnya biar je sis tu. Tapi bahaya tau sebenarnya. Kalau katalah sis kau dah besar and then kau tengah macam ni and then sis kau terpecah sendiri, bahaya sebenarnya. Sangatlah bahaya. Okey, sebab tu kena tebuk buang. So kalau korang syak yang korang ada cyst ataupun korang rasa lain macam ke dengan badan korang, okey dia macam ni tau. Macam kes aku, doktor tanya sakit tak? Ada pernah rasa sakit? Aku tak perasan. Aku sebab memang tak sakit langsung. Walaupun cyst tu dah 10 cm tapi aku tak sakit. Aku tak alami kesakitan apa-apa. Sampailah lepas aku dah tahu yang aku ada cyst. So bila aku datang period tu, aku dapat rasakan belah kanan aku dekat area situ, dia rasa denyut. Mungkin itu kot. Tapi sebelum ni, sepanjang tu aku tak pernah rasa macam aku ada problem apa-apa. Aku rasa benda tu normal je. And kalau tak period, aku tak rasa sakit apa-apa. Macam mana nak tahu tu kan? So kalau macam korang ada senggugut ke, ada masalah dengan period ke, period tak cukup, macam banyak bulan kau tak datang ke, kau syak apa-apa ke, kalau tak syak pun kena check. So kita perempuan kan, selalu perempuan memang mostly ada masalah dengan area bawah tu, ovari lah apalah. Benda tu sampai dah jadi macam normal. Bila aku dah dewasa, aku bersembang-sembang dengan kawan perempuan yang lain, aku sampai macam, lah benda ni normal ramai gila kawan-kawan aku ada cyst lah, apalah, fibroid lah. So korang better check lah. Even kalau korang tak kahwin lagi, pergilah check. Pergilah, it's okay, pergi je. Tolonglah pergi check. Even korang lelaki ke, nak kahwin ke, tak kahwin ke, bagus sebenarnya ilmu ni dapat. Bukannya kau kalau tahu, perempuan ni ada cyst, confirm tak boleh mengandung. Confirm mandul. Kalau ada PCOS, confirm mandul. Weh, orang yang ada PCOS pun boleh pregnant weh. So, kalau rezeki Allah nak bagi tu, dia bagi. Kalau tak ada rezeki untuk mengandung tu, ada rezekinya di tempat lain yang Allah bagi kat kau, tapi mungkin kau tak sedar ke, tak perasan ke. Bukan semata-mata hanya anak itu sahaja rezeki. Sebenarnya rezeki ni luas, sangatlah luas. Walaupun korang kata korang tak cukup duit, mungkin korang ada keluarga yang bahagia, dapat kawan yang sangat baik, yang banyak membantu, orang sekeliling yang suka membantu korang setiap kali korang ada masalah ke apa. Rezeki ni luas. Walaupun sekecil mana pun, itu semua rezeki yang Allah datangkan kepada kau. Kalau katalah kau kaya, ada berjuta-juta ringgit, kalau tak bahagia, hidup kau tak bahagia, tapi kau ada rezeki dari segi duit. So setiap apa yang kau ada dalam kehidupan korang, Allah mesti akan kurangkan satu, kurangkan dua ke. We never know. What you know, what you don't know, what you mean, what I know, you know. So kalau sebab aku macam sedih jugalah. Macam contoh macam aku bukan tak nak anak, aku nak anak, cuma aku belum ready. Aku rasa sebab apa tahu, mungkin dengan apa yang aku lalui kot dalam kehidupan aku kan. So aku rasa macam, tiba pula nak menangis tau. Aku jenis tak suka menangis depan kamera, aku tak suka. Jangan. Aku tak suka menangis depan kamera, aku malu. Aku ni pemalu sebenarnya orang. Tapi korang tak tahu benda tu, yang aku ni pemalu. Tu fun fact about me saya ni pemalu orang. Okay, kejap bagi reda. Okay. Mungkin apa yang aku alami daripada aku kecil sampai aku dewasa, aku rasa nak ada anak ni perlu betul-betul ready. Bukan kau, tapi untuk aku. Aku cakap dekat diri aku kena betul-betul ready. Sometimes bila orang cakap, jangan, kalau nak tunggu ready, kau memang takkan ready. It's not about that tau. Maybe sebab apa yang aku alami semasa aku membesar. So kalau boleh, bila aku ada anak, aku nak bagi yang terbaik untuk dia. Aku nak ada masa untuk dia. Aku nak ada
cukup everything. Walaupun aku kalau boleh nak didik dia untuk independent juga, tapi at the same time aku masih membantu dia, tapi dia independent. Bukannya 100% disuap sebab aku pun risau juga kalau dah didik anak dengan menyuap kan. Bila dia tak ada aku, nanti macam mana dia nak hidup sendiri. Aku tak nak juga anak aku jadi pemalas, aku nak dia berusaha. Tu semua sebab anak ni adalah satu tanggungjawab dan amanah yang besar. Aku nak bagi yang terbaik untuk anak aku. And for now, aku rasa aku belum cukup bersedia untuk semua tu. Aku tak tahu nak explain macam mana, tapi macam tu lah. Aku tengoklah aku beli Lego. By the time aku post video ni, aku rasa aku dah capai umur 30. Betul lah tu. Aku rasa by the time aku post video ni, aku dah capai pun umur aku 30. Aku tengoklah Lego. Aku duduk bawah ni. Kau tahu aku duduk atas apa? Monopoly. Sebab aku rasa aku tak dapat semua ni time aku budak tau. So bila aku dah besar, aku dah kerja, aku nak everything yang aku tak dapat dulu. Contoh, kau tahu aku kerja as what sebelum ni? Photographer and videographer. Kau tahu aku pakai MacBook second hand dari abang aku beli kat dia 1000 lebih. And bapak lembab gila sebab by the year mendatang tu dia makin lembab kan. Makin berat. So nak edit pun video, aku ingat masa aku buat editing 15 saat video, tapi aku edit berjam-jam. Aku macam bila tengok orang lain dapat mampu beli MacBook, macam umurku muda pada aku dapat beli tu, beli ni, kamera ni, even benda datang ni, mic ni kau tahu harga dia berapa. Dulu aku tak mampu nak beli, kau tahu. Kamera yang mahal aku tak mampu beli. Aku teringin nak pakai kamera yang berkualiti semua. Aku tak mampu semua tu. Ini aku tak akan mampu waktu tu. Aku bekerja keras, okay? Kerja keras aku nak dapatkan semua ni. Tapi orang tak faham. Orang cuma tengok aku social media, nampak aku macam, oh hidup dia senang, bestnya jadi orang senang apa semua kan. Tapi tu weh, ini semua hasil kerja. Hasil kerja. Setiap orang ada ujian dia masing-masing. Kena support family. Satu-satunya dalam ahli keluarga tu dia kena support family. Nak ikutkan gaji dia cukup untuk dia sendiri, tapi dia nak kena bayar untuk orang lain juga, bantu keluarga dia. Itu semua InsyaAllah Allah akan balas di kemudian hari. Walaupun korang rasa korang susah sekarang, percayalah, itu semua dikira oleh Allah. Dan korang akan dapat rezeki yang lebih insyaAllah di masa hadapan. Korang jangan rasa macam, oh untunglah kau masih lagi, at least kau sekarang kau dah berjaya, bla 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 apa semua kan. Cerita pasal sis je dah, benda lain pula aku masuknya. Tiba-tiba. Tak adalah, sebab aku fikir untuk masa depan anak aku. Aku tak nak diorang lalui macam susah. Dah nak tiba nanti dah besar, anak aku pun dengan Akil dah tua. Diorang pula yang nak kena jaga kita orang, support kita orang everything. Macam aku dengan Akil, kita orang ada mindset yang bila kita orang dah tua, kalau masa tu kita orang tak mampu untuk jaga each other, anak pun masih bersekolah ke apa ke, anak pun tak mampu nak jaga kita orang kalau boleh nak ada anak ni, tak nak susahkan anak dah tua lah kena jaga aku pula, itu ini apa semua kan. Kita orang ada mindset yang kalau boleh kita orang nak duduk rumah orang tua bila kita orang dah tua nanti, tapi cari tempat yang best-best. Macam kita dekat balik dengan diri Allah, mengaji, yang bukan tipikal rumah orang tua yang anak tinggal pergi kau, aku tak nak bikin sangka-sangka, bukan. Tapi kita duduk tu belajar mendekati dengan Allah, ilmu agama, tempat yang macam tu lah. Jangan pandang rendah dekat rumah orang tua. Tak, kita orang tak nak macam tu. So biarlah anak kita orang tu, at least aku dah jaga dia sampai dia jadi orang. Itu impian kita orang. Kita orang nak bagi yang terbaik untuk anak. And for now, kita orang masih lagi ada hutang, masih lagi tanggungjawab yang banyak nak kena settlekan. And aku pun Alhamdulillah dalam proses tengah set up new company and nak jual produk, buat bisnes baru. Aku macam excited pasal benda tu. So bagi aku lalui fasa-fasa tu dulu. Okay, kalau boleh. And lagi satu, aku tak nak pregnant dalam keadaan aku stres. Aku tak nak jadi apa-apa dekat baby aku. Aku tak nak dia keluar jadi macam tak betul ke apa ke. Aku kalau boleh tu, semua orang ini semua orang lah yang impian, yang nak, betul tak? Tapi kita tahu apa yang akan jadi masa depan juga. Aku nak mengandung dalam keadaan happy-nya, bukan dalam keadaan yang stres. Stres tak cukup duit, stres baru nak start bisnes, stres bisnes lah jadi macam ni. So aku tak nak keadaan begitu. Sebab aku tahu mental health aku sekarang ni pun, aku sedang cuba nak sihat dari segi mental dan fizikal. So aku nak get ready betul-betul. Benda tu satu amanah yang besar. Siapalah tak nak anak, betul tak? Semua orang nak anak kalau boleh. Tapi ada je orang yang tak nak anak. Ada orang yang tak nak anak. Itu ikut masing-masing. Jangan judge orang yang tak nak anak. Sebab dah dia yang tak nak. Kan kau sibuk, kenapa kau nak lah? Dia tak nak.
Aku sibuk kenapa? So sama balik sedikit lagi. Selepas aku habis surgery tu, dah keluar daripada bilik surgery tu, dah kat katil lah. Bila aku sedar-sedar dengan muka mamai macam ni, doktor lah asal masuk je katanya. So bila plan nak ada anak, lagi masuk lagi. So bila plan nak ada anak, aku tak tahu kenapa diorang tanya. Tapi mungkin ada sebab lah. Mungkin ada sebab kot kenapa diorang tanya. Rasanya untuk diorang terus buat appointment untuk aku kot, untuk melancarkan lagi pemprosesan pembuatan anak kot. Aku rasa yang tu. So aku ada tanya tapi aku tak ingat sebab aku kena masuk ubat macam-macam kan. So dia macam aku dengar kenapa doktor tanya begitu. Doktor bagi explain, aku pun Syuh keluar. Aku tak ingat. Lepas tu kau tahu tak weh, aku naik berat berapa kg ya. Lepas balik pada hospital tu, aku timbang berat aku naik 4 kilo. 4 kilo 3 kilo 3 atau 4 kilo lah aku naik. And then 6 minggu aku rehat. Aku tak workout langsung sepanjang 6 minggu tu. Mula-mula makan jaga, lepas tu tak jaga. Dia jadi syuh. Kalau kau nak tengok aku jaga makan macam ni cara aku jaga makan. Berat aku memang sepanjang 6 minggu tu total turun semula 5 kilo. Tapi bila aku check dekat InBody punya penimbang tu dekat gym, bila aku nak start balik gym, aku kena timbang berat. So masa aku timbang tu, berat dia turun, tapi aku punya masa percentage pun turun. Dan percentage body fat aku naik. So tu kau nampak aku macam extra gemuk. Tapi yang betul aku yang perasan. Memang berat turun, tapi kan aku jadi chubby lagi daripada sebelum ni. 6 minggu je ambil masa nak jadi chubby. Kau tahu perut aku lepas surgery bopok kombong gila weh. Bopok dia weh, kombong besar. Lepas tu nak tunggu dia surut, entahlah. Bila aku dah makan-makan pun sama kan, lepas tu kan macam fat tu nak naik. Dia mau naik dekat perut aku and dekat area punggung and peha. Fat aku naik kat area situ. Kat sini tangan aku semua macam sama je, tapi dia mau fat aku naik dekat perut, punggung and peha. So sad baby. So aku dah start balik workout ni. Aku nak kena jaga makan balik, nak kena workout betul-betul balik. Aku dah tak ambil ubat dari doktor dah. Dah cukup dah ubat je. Cukup lah. Sampai kembung aku jadi je. Ni pipi pun cabi. Aduh. So, kalau korang kata gemuk kat aku, lantak kau lah. Sebab aku baru lepas surgery. So macam lantak kau lah. Okay, sekarang aku nak get back on track balik. Nak jaga balik. Kau tahu tak ni aku sebenarnya dah, ya Allah, dah badan tadi. Ni aku nak lukiskan kat korang. Kau tahu tak ni perut aku tau. Ramping tak perut aku. Di pusat. Rampingnya perut. Lepas tu, tempat yang aku kena tebuk tu, sebabkan aku punya sis tu besar dan doktor takut tercucuk dekat aku punya sis dan takut terbocor, doktor buat tebukan di sini. Yang ni yang besar. Ni besar. Sekejap, perut aku belah kanan. Okay, ni perut aku belah kanan kan. So yang ni besar kat sini, tapi pusat bawah sikit. Sini. Ini besar. Nanti aku dah tebuk kat sini, kecil, dengan bawah ni. Dua ni kecil, ni besar, and satu lagi dekat pusat. Aku kena tebuk. Dekat pusat ni dia tebuk carbon dioxide katanya. Takut aku pula salah. Tapi aku rasa carbon dioxide lah dia tebuk untuk kembungkan perut aku, masukkan angin, kembungkan perut supaya bila diorang cucuk kamera, bila diorang masuk cucuk kamera tu untuk tengok sis aku yang berada di sini. Sis aku rasa kat situ lah kot. Sini kot, sini kot. Sis aku di sini, maybe sini kot kameranya masuk untuk tengok. Lepas tu ini macam dia masukkan satu alat tu, tebuk, pop, sedut tu, and then keluar. Macam contoh video yang ni. So kalau korang nak tengok video tu full, aku akan letak link dekat bawah. Sebab dia pun saiz sama dengan aku 10cm. Tapi dia kena buang sis dia. Dia kena buang dia punya ovari. Aku tak sure. Tapi aku punya alhamdulillah ovari selamat di situ. And then doktor ada tunjuk gambar kat aku. Dia orang ambil snap gambar aku punya yang sis tu. Tapi dia tak bagi kat aku. Aku cakap boleh tak saya nak simpan ataupun nak snap gambar tu. Dia tak nak bagi. Maybe sebab hospital tu government and swasta kot, so tak boleh bagi. Kalau aku dekat hospital swasta, aku boleh dapat, InsyaAllah. Sebab kau tahu tak, sepanjang aku buat scan tu semua pun aku tak dapat. Tapi bila aku buat scan dekat hospital swasta, aku dapat simpan dan aku dapat tengok. And cecair sis tu pun diorang ambil simpan tu buat uji kaji. And diorang kata kalau dalam tempoh berapa minggu kot, kalau diorang ada call aku berkenaan dengan sis tu, maksudnya ada something wrong lah dengan diri aku. Tapi kalau diorang tak call aku, maksudnya tak ada apa-apa. Alhamdulillah diorang tak call aku macam syukur diorang tak call aku. So far ni alhamdulillah aku tak ada masalah fibroid, aku tak ada cancer, aku tak ada masalah tak boleh mengandung.
Alhamdulillah semua tu tak ada. So aku boleh je. Kalau aku nak pregnant ke apa semua boleh. Okay, kan ada salah faham kata Kak Syaz mandul, Kak Syaz mandul, Kak Syaz mandul. Jangan cakap macam tu kawan. Kalau katalah orang tu mandul sekalipun, kau tak boleh cakap macam tu. Takut kena diri sendiri balik. Tak kena diri sendiri, kena anak kau. Kifarah sister, kifarah. Sedih lah. Sedih dah apa tau. Tak ada sedih pun. Sibuk lah. Dan dah lama dah kahwin, bila nak ada anak? Tak pregnant ke? Tak pregnant ke? Ada pula latest video aku pergi main Legoland. Kau nak tanya, ni dah kahwin lama ni, tak mengandung ke? Tak ada anak ke? Sibuknya kau pergilah mengandung beranak. Kau sibuk pasal aku kenapa? Nak mengandung pula? Engkau ke nak tolong mengandung, menjaga 9 bulan baby dalam perut tu? Beranak lagi kan? Engkau ke nak mencuci darah-darah, pihak tai keluar semua tu? Kau ke nak jahit aku punya apa segala yang patut dijahit tu? Engkau ke yang nak jaga anak aku, susu anak aku? Tak kan? Diam. Kau ingat senang jaga anak? Aku pergi jaga anak, pergi buat anak sendiri. Sibuk. Dah kahwin lama, anak tak ada ke? Kepoci betul. Tapi kan dia macam dah lali tau. Bila baca tu kan, dia macam lali. Tapi nak juga aku bebel kat video. Sebab seronok bebel ni. Bebel ni seronok. Kau tengok video dia panjang mana. Aku nak buat video pendek, jadi panjang juga. Kau tahu tak, first aku boleh keluarkan boleh gerakkan tangan aku. First aku buat adalah usap tangan laki aku lah. Dia nangis, laki aku nangis. Kau tahu lagi satu aku nak cerita. Kau tahu lepas aku keluar surgery tu, maybe dalam berapa minit ke 1 jam kemudian ke, aku tak sure lah. Aku kena pergi bilik surgery pukul 7 pagi, tak silap aku. And then aku kena start surgery dalam before sebelum 8 pagi, tak silap aku. And then aku dimasukkan semula ke bilik tidur, bilik ward, tak silap aku pukul 12.30 hari ke 12.30 macam tu. So masa dia kejutkan aku selepas habis surgery tu, bapak lah, annoying siut. Dia macam kan orang kejut kau yang kau tahu tak, yang kau tidur waktu petang, kau tidur macam balik sekolah, lepas pergi sekolah kan, balik sekolah penat-penat tu kan, lepas hari sukan ke apa kan, lepas tu kan kau tengah tidur, orang kejut-kejut yang macam kau tak boleh buka mata tu. Yang itu dia mana sebab dia orang kena tetap kejut kau, bagi kau sedar. Sebab takut lah perempuan ni mati ke, pengsan ke. Ada orang tak nak benda tu, so orang kejut-kejut, Syaz bangun, Syaz bangun, bangun. Aku macam benda ni bangin-bangin. Ya, aku dah bangun. Otak aku boleh dengar, telinga aku boleh dengar, otak aku dah jaga, tapi mata aku tak boleh buka. Dia macam ngantuk gila babun tu. Lepas aku macam saya dah bangun. Tapi aku tak bercakap lah, memang tak bercakap. Lepas tu kan dia nak pakaikan balik aku baju, nak salin aku lah pakai baju, tolak aku kat sini, ke tepi. Sekali kan aku tak dapat kontrol badan aku tau. So aku just terjatuh tau. Terjatuh balik macam tu. Lepas tu kan aku ingat lagi nurse tu cakap, sorry. Dia minta maaf kat aku. Aku boleh dengar. Walaupun aku tak boleh respon, aku tak boleh gerak langsung badan aku, tapi aku boleh dengar everything apa yang diorang cakap. On the way, diorang nak hantar aku ke bilik ward, diorang masuk lift, diorang gosip pasal apa entah kan. Antara diorang, aku dengar diorang gosip. Tapi aku dah lupa topik apa sebab dah lama kan, dah sebulan lebih dah. So aku dah lupa topik apa yang diorang bualkan. Tapi ketika tu aku masih ingat lah apa yang diorang bualkan tu. Member sempat bergosip. Kawan, ingat aku tak dengar. Aku kat ward, aku dengar nurse cakap dengan laki aku. Semua benda tu aku dengar. Aku boleh dengar semua benda. And then bila aku baring, aku dengar suami aku nangis. Aku dengar suami aku nangis. Dia usap-usap aku, usap tangan. Sampai aku macam gigihkan juga nak usap balik tangan Akil tau, supaya dia tahu yang aku sebenarnya okey. So aku tak boleh nak bercakap, so aku cuma mampu macam contoh dia pegang aku macam ni contoh kan. So aku macam tangan aku macam usap balik dia, so that aku nak bagi tahu dia yang aku okey. Lagilah dia nangis. Aku dengar dia. Bila aku sedar kan, saya nangis tadi. Mana ada Dia nak tipu. Lepas tu kan, start aku boleh gerak the whole hand tu. Yang lain tak boleh gerak, tapi aku gigit juga tu, gerak kat tangan aku ni kan. First aku nak tahu aku kena scissor ke tak. Aku letak tangan aku contoh ni perut. Tak kena scissor. Leganya. Kau tahu kenapa? Sebab kalau aku scissor, untuk proses aku start balik workout mengambil masa yang sangat lama. Berbulan ni aku boleh nak workout balik. Ini tebuk pun aku ambil masa 6 minggu. Walaupun ada doktor kata 2 minggu dah boleh, 4 minggu dah boleh, tapi aku sendiri tahu badan aku tak boleh. Sebab even kalau aku jalan laju, aku boleh dapat rasakan dekat dalam tu sakit. Maybe sebab aku kena tebuk sampai 5 kot. Maybe kalau tebuk 3 je mungkin lebih cepat lah kot nak baik. Tapi sebab aku sampai 5 tebuk, bila aku jalan laju tak boleh. So ni dah selepas 6 minggu, Alhamdulillah aku dah boleh start balik workout. Sekarang aku nak get back on track, nak workout balik apa semua. Aku nak
muscle aku kepuk-kepuk balik. Yang paling penting muscle. So that bila aku mengandung, muscle aku masih lagi berkepuk dan aku boleh workout during my pregnancy. Itu impian aku. Aku nak workout time aku pregnant. So sebelum tu aku kena buat badan dulu. Okay, buat badan dah strong, and then pregnant pun dah keadaan yang strong, and then selepas dah beranak pun aku dapat get back on track balik as soon as possible. Tak tahulah as soon as possible, tapi lebih cepat lah berbanding kalau kau tak workout langsung, and then kau nak start workout, kau ambil masa yang sangat lama. Walaupun korang nampak aku macam chubby, gemuk, and penting aku workout sangat penting untuk kesihatan diri dan juga mental. Ni mental. Tapi first of all memang mental lah. Tapi tak, sebenarnya first of all kita punya look dekat cermin bila kita pakai bikini tu, yes baby, sexy, so sexy, I like you. Dan kedua adalah mental. Walaupun orang lain tak boleh tengok, I boleh tengok diri I kat cermin. Sebab tak suka weh, macam kita boleh tengok kat diri kita kat cermin kan, fat, what is this. Tak suka, aku tak suka benda tu. Okay, aku nak tengok cantik di cermin. Sebelum nak masuk tandas tu lalu depan cermin, wow, macam tu. Tapi bila ada muscle ni nampak aku macam besar sikit lah, sebab ada muscle dan fat lagi kan. Ada muscle dan fat, dua-dua ada. So nampak lagi lagi lepas aku surgery lagi. Dan aku yang mengaku pun aku tengah berisi sekarang. But it's okay. Cuba untuk kembali ke pakai jalan. Okay, aku rasa itu saja video aku kali ni. Memang sangat panjang, I'm so sorry, sebab memang korang yang sangat lama. Aku suka membebe macam ni, seronok. Mungkin korang ada depan aku, lagilah kau lagilah tak boleh skip kan. Kena dengar bila perempuan nak habis cakap kan. At least yang ni boleh lah skip boleh panjangnya beletih skip. Tapi jangan skip part yang aku cakap aku masih lagi boleh pregnant tu kan. Cakap kan Syahzanuddin keluar artikel pula, Syahzanuddin mandul. Astaghfirullahaladzim, jangan begitu sis. InsyaAllah bila tiba masanya kita pregnant. Kita sama-sama semua pregnant. Laki perempuan semua pregnant. And korang kalau ada masalah, perempuan ke lelaki ke, lelaki kena nasihat si wanita kena kuatkan diri untuk check. Kalau ada masalah period ke, senggugut tu terlebih sakit ke, kita kena ada confirmation. Okay, check. Boleh macam mana pergi check. Cakap je, boleh tak, saya tak rasa tak yakin lah doktor, boleh ke saya buat scan? Saya nak juga, tak apa, saya sanggup bayar. Selalunya benda-benda macam tu kau kena pergi swasta. Kau nak buat ujian darah ke, untuk check kau ada kanser ke apa ke, buat je. Buat full medical check up, jangan lupa buat benda tu. Okay, kalau korang nak ambil takaful apa benda yang medical teruskan, buat. Dan sekarang terima kasih kerana hadir di sesi talk ini. Okay, kita jumpa di next video. Saraya cinggu. Bye. Saya doakan kesihatan korang semua sehat, diberikan kesihatan yang baik dari segi fizikal dan mental. Okay, sarang.